Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersua kembali dalam Jejak Wanita Selangor dari PWB Dengkil. Kali ini kita bersiaran di Cyberjaya bersama dengan saya Tini Rahim. Cyberjaya ni sebenarnya antara daerah yang berada di Sepang ini. Kalau kita cakap pasal Sepang, KLIA lah kan. Tapi kalau Dengkil, Cyberjaya lah. Mercu tandanya. Nak tahu apa lagi yang menarik di bandar cyber ini? Teruskan bersama saya. Jom! Episod kali ini, Jejak Wanita Selangor menuju ke Pusat Wanita Berdaya PWB Don Dengkil. Don Dengkil ini adalah di bawah kawasan Parlimen Sepang yang mempunyai keluasan 29,983 hektar, merangkumi kawasan Bandar Putra Perdana dan Pulau Meranti, Dengkil, Bukit Canggang serta Sungai Merak. Don Dengkil mempunyai 10 buah kampung tradisional, 3 kampung orang asli dan hampir 100 buah taman perumahan. Damayan Tasik Cyberjaya ini, demo kita hari ini special sangat sebab kita nak ajar satu teknik orang kata menghasilkan produk-produk begini. Apa nama benda ni? Kejap lagi saya nak tanya cikgu kita bersama saya. Perkenalkan dirilah cikgu hari ini. Saya Hasna Abdul Ghani. Saya sebelum ni saya pernah mengajar budak-budak macam Tunas Puteri, budak-budak you lah mengaitkan. Lepas tu saya ada perform group saya sukarelawan sendiri untuk mengajar ni, untuk ziarah, untuk bagi goodies untuk orang sakit di ward. Contoh-contoh macam stocking macam ni lah kan. Jadi saya mengajar dia orang buat ni. Jadi tak, kita bagilah, bagi percuma satu. Okay. Okey, hari ni Puan dari orang kata di PWB Dengkil ni merupakan salah seorang tenaga pengajar untuk kelas orang kata mengait ni. Saya yang sebenar, saya dihubungi oleh Puan Puteri. Jadi untuk saya mari tunjuklah demo mengait ni daripada wakil daripada Pusat Wanita Berdaya Dengkil. Jadi minta saya buat demo. Mengait bermacam sebenarnya hasil daripada cikgu kita ni Puan Hasna ni. Hari ni produk apa kita nak tunjuk ni? Hari ni pasal masanya tak banyak, jadi saya cuma nak tunjuk bunga ini macam rozet. Untuk orang kahwin, marhaban apa semua boleh pakai kat sini, ataupun apalah untuk sebagai kan grup kan. Tema tak kisahlah. Okey, nak buat tu apa bahan dia yang kena ada? Yang kita nak buat tu bahan dia jarum mengait. Kalau untuk benang ni kita ambil saiz dia antara saiz 4, 5, 6. Lepas tu dia guna 2 benang. Ini guna benang yang dah terpakai. Sama benang ikut suka kita lah, warna apa kita nak guna kan. Saya guna hari ni benang putih dan untuk daun hijau. Jadi kita mulalah pasal masa tak panjang kan. Dia cara nak pegang ni, dia ada 2 cara. Sama ada cara sebagai macam gaya style pen, satu lagi macam pisau. Kita pegang macam ni. Jadi ikut suka kita lah, keselesaan. Jadi kita mula dengan kait rantai. Kait rantai sebanyak 35 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Lepas tu kita nak mula buat kelopak dia. Selangkan yang mula kita kait rantai. Rantai 35. Kita buat kelopak. Buat kelopak pula. Buat kelopak tu, ini rantai ni mula rantai ataupun kita panggil chain. Ini kita kait macam ni, kita panggil apa tu, double crochet. Double crochet ni kita kait satu, lepas tu masuk 2 rantai, kait dalam tempat yang sama, satu lagi double crochet, lepas tu kait ke rantai yang seterusnya,
rantai tadi untuk kita nak selang ti pasal kita nak buat kelopak. Sebab tu kita buat rantai tadi 35 untuk kelopak. Dahan dia nanti nak kait masuk. Dia punya apa? Cantuman bunga ni. Jadi kelopak. Jadi sebab tu saya kalau boleh zoom tu saya kata boleh nampak. Kalau kita cakap ni dia orang tak boleh nampak lah. Itu. Lepas tu pasal kita buat seterusnya sampai ke 35 lah, kita buat macam bentuk macam ni. Boleh nampak tak tahu. Bentuk macam ni. Lepas tu nak buat semua ke ni? Tu saya kata ni kalau ada separuh tunjuk je. Inilah hasilnya. Tak ada separuh ke benda tu. Lebih step yang sama kan? Step yang sama. Pertama, so satu kelopak pertama, lepas tu tunjuklah step yang sama ulang-ulang. Ini maknanya ni kita ulang-ulang sampai semua ada 6 kelopak ada 6 12 untuk daun 5. Jadi ni. Untuk saiz yang jadi macam ni. Okey, kita mula buat double stitch. Sebanyak mula-mula kita rantai 35 rantai. Lepas tu kita naik, kita buat double stitch dalam bentuk V tau. Selang dan seterusnya lah kita buat daripada semuanya kita nak jadikan dia 12 kelopak bunga. Nak jadikan dia 12 kelopak bunga. Jadi yang atas ni kita kait macam ni. Jadi kait double stitch biasa sebanyak dalam satu lubang ni 5 kali. 3 4 5 sebanyak 5 kali. Lepas tu kita slip stitch. Lepas tu seterusnya kita buat 5 kali macam tu sampai jadi 6 kelopak. 1 2 3 4 5 6. Lepas tu lingkaran kelopak bawah. bukan lingkaran lagi, baru 6. Lepas tu kita buat masuk dalam ni lubang yang lain, kita kait ni rantai 1. Lepas tu kita naikkan 2, kita naik 2 kali. Ini makna triple stitch yang ni kita buat sebanyak 5 kali dalam lubang yang sama. 5 kali 3 4 5. Maknanya sudah tu kita buat slip stitch 1 dan lubang yang lain kita buat lagi sebanyak 6 kali. Maknanya tadi kan 6 kali, yang ni yang triple stitch ni pun 6 kali. Sudah ni 6 kali. Last kita buat daun. Kita buat daun dia dengan hijau lah. Kita buat dengan daun warna hijau. Kita nak cantum, nak masukkan tu. Terus je kita buat 35 kan kita buat ni. Tempat yang sama. Ni tak siap lagi cara ni dia je. Ni duduk di sini kan. Faham tak? Faham. Maksudnya kita nak masukkan hijau tu, terus je lah cantum masuk. Terus je lah. Terus je. Cara mencantumkan masuk je. Kait macam masuk. Lepas tu yang ni sama ada kita nak masukkan sekali macam ni atau biarkan. Kalau kita nak buat ni saat ni kita masuk, nak ikat dia jadi bunga tadi kan. Nak ikat tu jadi bunga macam contoh macam gini kan. Ni untuk ikat dia lah. Masukkan sini supaya pasal macam ni dia tak jadi bunga lagi tau. Kita tak tahu apa. Jadi daun ni dia punya tulang lah tulang dia. Jadi daun ni kita kait rantai 3 kali. Lepas tu kita double stitch. Ini kan nak cantum 3 color pun tak apa kan? Masuk je lah benang boleh? Boleh, buat banyak color pun boleh. Nak buat tengah-tengah tu warna lain, kita punya suka lah. Janjinya mata macam tu ni. Lepas tu bila dah sudah semua buat daun apa semua, kita mula buat nak bentuk dia bunga. Kita kena bentuk macam ni, tak nampak apa kan, tak nampak bunga. Ni kita bentuk tadi rantai yang kita ni buat, kita pegang ke bawah, kita pusing dia. Kita pusing bentuk bunga. Pasal apa nak ni yang ni bunga 6, yang ni daun 5. Kalau daun 6 dia tak jadi cantik pasal bunga selalu dia bentuk kelopak, dia bentuk janggal kan. Jadi tu bentuk dia.
Jadi nampak kan, kalau tadi tak tahu nampak apa kan. Inilah bentuk dia. Jadi hasilnya yang ini. Yang siap dah bubuh pin apa semua, yang hasilnya ini. Lepas tu kalau kita nak cantik, kita kanji dia ni jadi keras. Dia tak jadi bulu-bulu lah ya. Kalau nampak ada bulu kita bangga. Itulah. Ini dah kanji dah ni. Ni belum. Ni saya bubuh softline lagi. Ni kan yang baru macam ni dia keras lah. Tapi itu bila dah lama, ni pattern lebih kurang sama lah. Jadi Letak kat tengah-tengah ni. Macam boleh. mana? Letak je lah. Letak Masa ni. kait tu? Tak payah masa kait, kita jahit. Dia ada jarum. Satu lagi dia guna jarum dia pula. Macam ni kan tak nampak bunga, tak nampak apa kan. Macam ulat ni kita buat macam ni, kita gulung dia. Gulung. Gulung supaya dia berbentuk. Okey, dah nampak dah rupa dia. Bunga. Okey. Lepas tu jarum ni kita bubuh lah kat mana-mana, kita jahit lah supaya nak lekatkan dia. Ya. Kalau tidak kan dia jadi macam tadi, dia terbuka lah kan. Jadi kita lekatkan macam mana nak lekatkan biar betul-betul dia secure kat sini. So kita nak jahit tu, pastikan kita yang hujung tu, itu yang kita jahit. Lekatkan, kaitkan masuk. Tak kisah macam mana, janji dia secure di sini, tak tercabut, dia tak apalah, maknanya kalau orang tarik pun kalau budak-budak tarik pun tak ni. Lepas dah sudah ni semua, jarum dia kena besar sikit tau. Lepas tu kita nak masukkan ni tadi yang tengah tu. Ni jarum ni besar, dia tak masuk, yang ini dia tak masuk. Jadi yang kecil-kecil pun tak masuk. Contohnya lah, ini sebagai contoh, saya masukkan lah yang ni. Ini pasal sesuai dengan jarum ni kan. Jahit lah. Macam tu lah. Tapi ni pasal besar kan, tak nampak cantik sangat lah. Jadi so, nak letak kat tengah tu pun kena pakai jarum. Jadi Ni jarumnya jarum mengait. Jadi bahan dia pula, kalau jarum yang kecil kena pakai ni. Macam ni, pasal benang kan, benang besar. Jadi kita kena pakai ni. Kalau tak pakai ni tak boleh masuk. Sampai ke sudah tak masuk. Ni tak pakai ni. Pasal dia banyak peralatan. Tapi asasnya kita ada ni lah kan. Ni pengait dia dengan jarum ni untuk nak jahit, nak cantumkan kita punya kata yang kita kait tadi, supaya dia bentuknya terletak dan tidak terlerai. Satu lagi tips, lepas guna tak nak bagi dia apa? Tak bagi dia kan, kadang kan ni bulu dia lembut kan, nak bagi dia keras tu sama ada kita buat kanji ataupun gam. Saya selalu guna gam, tapi saya tak bawa gam hari ni. Tak apa. So tu lah cara dia sebenarnya nak jaga supaya kan memang nampak kan, sebab dia benang berbulu-bulu. Itu dia teknik. Jadi yang ni dah tak boleh tercabut dah. Macam mana cabut, pasal tengah pun kita cover dengan kita jarumkan kan ni. Masuk je lah, janji. Belakang ni kan kita nak letak mana tadi yang putih? Ni yang putih ni. Kita nak letak belakang ni. Jadi tak kisahlah belakang ni apa. Betul. Kita ambil yang ni, kita gam lah. Pop sini mana nak nampak dah yang kita jahit tadi. Lepas tu duduk di belakang sini, siapa nak nampak? Itu dia. Kata salah satu cara teknik yang walaupun dia ajar sepercuma oleh puan senang kita hari ni nak mengait dengan juga teknik dia. Nak tanyalah kan. Kita kan PWB ni kan banyak tolong wanita kan. Jadi apa saranan puan kepada wanita kat luar sana tu? Saya yang sebenar kan, bagi orang-orang yang tak ada kerja, kalau betul-betul dia buat yang ni semua dia buat, dia akan boleh buat jualan tahu, buka kedai. Pasal saya pernah mengajar budak tu, dia SPM, dia tak ambil pasal dia sakit, dia accident dengan mak dia ada, maknanya dia dah tak sekolah, tak apalah kan. Jadi dia buat ni produk ni dan dia buka kedai, dia buat jualan. Itu dia. Dia buat jualan baby lah, ini semua ni dia buat lah. Dia bukan kata saja stokin saja. Lepas tu kait ni bukan kata crochet saja. Jahit jarum 2 pun kita boleh buat. Dengan cara ni, contohnya ni lah yang jahit jarum 2 ni. Ni jarum 2. Oh, kalau nak buat yang macam besar-besar sikit ni jarum 2 lah. Tak, yang kecil pun boleh, yang besar pun boleh. Cuba tengok ni jarum 1. Ni jarum 2. Cuba tengok apa beza dia. Saya nampak dari segi sulam apa ni,
kaitan bentuk dia. Bentuk kaitan. Bentuk macam-macam kita buat. Ni jarum 1 juga. Jarum 2 juga. Ni jarum 2 juga. Bentuk boleh buat macam-macam. Tak maksudnya ni. Ni jarum 1. Boleh buat macam-macam. Itu jarum 1. Mana itu? Tu yang besar tu ni saya buat. Okey. Itu jarum 1. Dan kita boleh buat macam-macam lah. Saya kata budak yang saya mengajar tu, dia buat ni mainan kanak-kanak. Kita boleh buat mainan kanak-kanak. Ni unicorn ni pun boleh mainan kanak-kanak. Tapi macam saya ni, pasal saya ada buat sukarelawan, jadi saya bagi ni percuma dekat ward kanak-kanak ataupun ward orang mengandung. Jadi saya bagi ni lah, saya buat lah ni semua bagi kat dia orang. Okey, jadi tak rugilah sebenarnya kalau join kelas-kelas percuma Iyalah. Dekat kelas percuma. Saya macam gini, saya janji dengan dia orang, saya ajar awak akan buat kat saya bila tiap sekali saya nak buat ni, awak perform kat saya 5. Kalau saya nak 5 stokin ni, tiap kali kalau kata saya nak pergi ziarah ward kanak-kanak, bukan tiap-tiap minggu, saya tiap-tiap minggu buat, tapi bukan tiap-tiap minggu saya nak ni. Bila saya nak pergi, saya minta buat 5. Itu macam upahnya. Boleh kita upgrade dari skill juga. Jadi tak rugi sebenarnya kalau join kelas PWB ni, kelas percuma ya. Berbagai ilmu yang dapat hari ni, Puan Hasnah kita pun mengajar, bukan sekat mengajar, memberi juga sokongan kepada pelajar ya. So kita berjumpa di orang kata segmen seterusnya bersama dengan penyelia dan juga YB. Pusat Wanita Berdaya Don Dengkil ini dipimpin oleh Puan Putri Nur Adiani binti Megat Hashim bersama-sama anggota jawatan kuasanya seramai 9 orang. Antara aktiviti aktif yang dianjurkan oleh PWB Don Dengkil ini adalah kursus pembangunan kapasiti seperti kursus kepimpinan, keusahawanan, pengurusan kewangan, pemantapan ekonomi serta kesedaran kesihatan dan keselamatan keluarga. Cantiknya lah tasik ni kan. Itulah kalau tak, kalau petang-petang ni orang bagi makan kura-kura. Bagi roti. Itu dia. Dan sekarang ni kita bersama dengan penyelia sambil orang kata menikmati kecantikan tasik di sini. Saya naklah tanya sikit kan penyelia di sini Puan Putri. Puan nak tanya. Mungkin Puan boleh mula-mula sekali cerita sikitlah latar belakang Puan kan. Kepada penonton kita di luar sana. Okey, nama saya Putri Nur Adiani binti Megat Hashim. Okey, penyelia PWB Don Dengkil. Okey, sebenarnya berasal daripada Perak tapi duduk di Dengkil lah. Duduk sinilah. Sebenarnya bidang kepakaran lah. Master saya dekat dalam bidang sains kesihatan. Kesihatan awam. Tapi memang minat dengan aktiviti kemasyarakatan. Memang sangat-sangat berminat lah. Dah cerita pasal minat aktiviti kemasyarakatan ni kan. Macam mana ni boleh bersama kenal PWB ni? Okey, kenal PWB ni ada beberapa tahun lah melalui adalah join beberapa program PWB sebelum ni. Satu sebagai FESI je lah. Jadi selepas tu saya apply untuk jadi penyelia lah gitu kan. Tapi lepas pada tu lah baru tahu okey sebenarnya lagi banyak lagi sebenarnya aktiviti PWB dan dah dijalankan dekat sekitar Dengkil. Sebelum ni ada jugalah, dan rupanya PWB ni dekat tempat-tempat lain pun ada. Seluruh Selangor rupanya. Minat sangat PWB ni. Apakah faktor penarik yang menyebabkan Puan ni nak join sangat PWB ni? Okey, yang pertama sekali yang saya memang minat sebab dalam PWB ni ada modul yang dipanggil modul pembangunan kapasiti. Okey, saya punya kira macam kesukaan saya lah, minat saya dalam bahagian pembangunan masyarakat, pembangunan keluarga, memperkasakan wanita, dan saya nampak ada 10 modul dalam PWB ni yang berkaitan dengan pembangunan kapasiti ni memang memenuhi apa yang dikatakan membangunkan masyarakat, membangunkan wanita, memberdayakan wanita. So
Itu antara nampak Situ jalan betul-betul. untuk saya nak menyumbang lah kepada masyarakat kan Itu dekat dia situ. faktor menarik lah dia kata kan. Bercerita Mm. pula pasal PWB di sini kan sebagai penyelia. Apakah orang kata puan merangka agenda ataupun aktiviti yang menarik untuk Okey. peserta kat sini? Okey. Untuk tahun ni kami memang merangka untuk 1 tahun program melibatkan 10 program pembangunan kapasiti. Pembangunan kapasiti ni dia macam menjana ilmu pengetahuan, kepimpinan, kemahiran dalam sosial dan kemahiran untuk jalan ekonomi untuk menyumbang kepada masyarakat. Okey, dan 10 modul lagi kita rangka untuk jana ekonomi, kemahiran jana ekonomi. Wanita suka memasak, menjahit. Apa yang wanita suka tu kan? Apa wanita suka tapi kesukaan tu boleh menjana pendapatan. tapi Betul. saya memang kalau boleh fokuskan di Dengkil ni, okey, belajar dekat kelas sekurang-kurangnya cuba jual dekat jiran-jiran. Betul-betul. Orang kata terdekat dulu kan, pasarkan terdekat dulu, test ataupun market. paling kecil pun okey bagi keluarga buat dekat betul. rumah. Jangan buat dekat kelas je. Betul, Saya suka macam tu. Maksudnya berlatih dulu kan. Sebab itulah yang akan membina wanita ni, dia akan dapat pelbagai pengalaman dan kemahiran pengalaman. selain daripada dia bila dia pergi ke kelas, selepas tu dia mengaplikasikan So macam dia mana dia nak explore jual, lagi. macam mana dia nak approach jiran ke betul-betul. dan sebagainya. Okey, itu antara orang kata rangkaan lah kan untuk wanita sini. Sepanjanglah program yang dijalankan kan. Bagaimana pula dengan sambutan penduduk wanita lah terutamanya di sini? Okey, kalau setakat tahun ni ada 2 program yang dijalankan lah. Tetapi waktu tu kita PKP dekat sini, jadi kami menjalankan secara online. Okey, alhamdulillah jumlah view bagi kedua-dua program yang online tu 100 lebih, mencecah 100 lebih lah. Dan kami dah ada perancangan untuk bulan 3 dan bulan 4 dan ada pra pendaftaran. Peserta dah dalam 20 orang dah untuk setiap program tu. Jadi kami rasa macam kalau kita war-warkan lagi, rasanya alhamdulillah lah program akan dapat sambutan yang luas lah. Program dan pra peserta Pra pendaftaran ni kan. Syarat-syarat dia macam mana nak join ni? Okey, syarat-syarat dia semua wanita berumur 18 tahun ke atas, wanita lah kan. Wanita boleh join je. Tapi biasa wanita kadang-kadang ada program ceramah tu dibawa je ke kaum bapa, anak-anak kan. Kita kita mengalu-alukan lah kan. Kata berkongsi ilmu. Berkongsi ilmu. Siapa-siapa sahaja boleh join sebabnya wanita ni dikaitkan dengan dia dekat dengan keluarga kan. Jadi boleh je. Tunjang Siapa-siapa. Dan program kita pun kita akan pelbagaikan, kita akan rangkumkan pelbagai kaum, kesukaan setiap kaum. Lepas tu kesukaan yang orang yang berusia macam mana dan orang muda macam mana program yang disuka. So merangka ikut orang kata kepelbagaian lah. Kepelbagaian kaum. Lepas tu umur kan, peringkat umur kan. Untuk yang muda kan. mungkin suka macam ni, yang berusia sikit juga macam ni kan. Suka macam tu. Nak masuk ni berbayar ke? Memang kami buat program memang percuma. Percuma. Tak payah bayar makan pun disediakan kan. Kalau program fizikal tu kita sediakanlah apa untuk peserta kan. Dan peserta pun kalau ada program menjahit tu dia pun boleh bawa mesin jahit dia sendiri macam tu. Ataupun kita ada sediakan 3 mesin jahit untuk mereka cuba macam tu kan. Jadi percuma saja program. Dah lah percuma kan. Mungkin tak join betul tak? Jadi apa saranan puan kepada wanita di luar sana? Okey. Saranan saya kepada wanita terutama warga Dengkil pertama sekali like Facebook kami dulu kan. Sebab daripada Facebook PWB Dun Dengkil kami akan war-warkan pelbagai aktiviti. Terutamanya aktiviti PWB. Lepas tu banyaklah informasi Negeri Selangor lah yang kami akan war-warkan. Dan daripada situ anda boleh sertai program kami. Sempena norma baru ni banyak kami cuba buat online dan
fizikal kalau dekat dengan tempat anda. Cuba boleh pilih pelbagai program kami, boleh pilih sama ada suka program ceramah ke, menjahit, memasak dan sebagainya, boleh pilih nak masuk. Maksudnya berbagai program dirangka untuk anda. Hanya perlu layari Facebook page PWB Don Dengkil saja untuk mencari informasi dan juga untuk nak daftar. Betul tak Puan? Terima kasih Puan sebab sudi orang kata bersama saya dalam Jejak Wanita Selangor ni, memberi informasi sedikit input kepada wanita Dengkil khususnya. Terima Ini kasih. Dengkil, inilah produk yang antara produk yang dibawakan oleh peserta-peserta di PWB ini. Dan saya nak minta empunya dia sendiri, Toke sendiri perkenalkan sedikit sebanyak tentang Puan dan juga produk yang diusahakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya Mahiran binti Awang. Saya dah lama dah saya usahakan produk ni. Jadi tiga jenis barang inilah kuih-kuih saya tiga jenis kuih sejuk beku, frozen food. Frozen food. Apa namanya Puan? Nama ni. Nama saya Mahiran Frozen Food. Inilah dia Mahiran Frozen Food diusahakan oleh peserta di PWB ini. Nak tanyalah juga kan, nak pastikan ni lama ke nak satu produk ni? Satu kuih produk ni 1 jam lah. 1 jam. Ada perasa apa ni, nampak jenis ni kalau berbeza? yang ini yang sade roll, dia inti ikan dalam lah. Ikan dia saya proses sendiri. Buat sendiri homemade? Semuanya secara homemade? Itu dia, secara homemade ikan ni, inti dia dalam roll sarden ini. Yang ini pula? Yang ni inti kacang, pau goreng lah. Pau goreng berinti kacang merah. Kacang merah. Kacang merah buat sendiri juga? Kacang merah tu saya belilah. Okay. Dari ready made lah. Ready made punya halus tu kan? Okey, itu dia. Yang ni ini pau coklat. Ready made jugalah coklat. Coklatnya intinya. Tapi orang kata kulit dia pau ni sama. Puan buat daripada rumah. So far daripada mana orang kata datangnya idea nak mengusahakan? Mula-mula saya buat produk ni satu, lepas tu bila dah saya ada mesin, saya cuba lagi produk yang pau coklat. Lepas tu saya tengok tak boleh lah 2 jenis kan, saya tambah lagi coklat lah. Jadi customer ramailah yang memilih kan, boleh pilih nak apa jadi kan. Jadi di PWB ni Puan belajar cara-cara nak buat pau ni macam mana. Mungkin cerita sikitlah Puan dalam PWB ni kan, apa yang perkembangan diri Puan sendiri dalam PWB ni. Saya rasa mesti ada sesuatu yang menarik untuk dikongsikan. Kalau masa saya dekat PWB ni banyaklah pengalaman, banyak orang kata dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat lah kan. Boleh kita boleh buat bisnes kan. Orang kata daripada rumah dapat jana pendapatan. So macam mana PWB di sini membantu? Adakah orang kata platform tu lebih luas nak cari customer? Customer tu mana-mana saya pergi, saya senang dengan orang kan. Okey. Itu dia pengalaman daripada peserta kita kat sini bersama dengan PWB. Maksudnya senang nak jumpa orang. Gitu. Saya pergi mana-mana, saya kata tak kekoklah dengan orang. Saya borak. Lepas tu orang tanya saya, akak kerja, saya tak kerja, saya bisnes. Bila orang kata bersosiety, bermasyarakat ni kan, kita dengan sendiri tak kekok nak bercakap. Okey, kenapa nak cakap kan? Inilah dia peserta daripada sini, PWB ini. Kita nak tengok pula peserta seterusnya. Ulek mayang di ulek. Kita bersama dengan peserta seterusnya dari Dengkil. Okey Puan, boleh tak Puan orang kata perkenalkan dulu sedikit sebanyak tentang diri dan juga produk yang diusahakan. Sa'diah binti Muhammad Rejab. Saya mengusahakan produk bunga sabun dan batik shibori. Inilah dia batik dia. Yang duk tayang ni kan. Batik ni selalu kat Kelantan dengan Terengganu tu yang ulik-ulik mayang tu kan. Daripada mana akak dapat idea nak buat batik ni? Daripada mana saya belajar melalui program PWB di Desa Putra. Lepas tu minat tu datang dan saya terus belajar. Sehingga boleh menghasilkan produk jualan. Ya. Dah berapa lama Kak dengan PWB ni Kak? Sejak tahun 2019. Sejak saya sertai program buat bunga sabun di kira Pulau di Meranti ya. PWB jugalah belajar buat ni? Memang PWB. Semua Kak belajar di PWB? Ya. Seronok tak Kak join PWB ni Kak? Seronok sebab saya dapat banyak ilmu dan saya
di antara tenaga pengajar untuk PWB dalam bunga sabun dan yang lain-lain. Okey. Akak cerita sikitlah macam mana akak boleh orang kata terjoin PWB ni Kak dan pengalaman dengan PWB ni. Pengalaman saya bila saya masa tu PWB dia ada pusat pentadbiran dia dekat Dengkil. Kebetulan saya belajar di sebelah pejabat pejabat wakil rakyat tu. Kawan saya Siti Samsiah dia perkenalkan pada PWB lah, dia PWB, kawan lah perkenalkan kawan. pada akak ni. Ya. Lepas tu ada macam-macam kan kelas kat situ kan. Seronok tak Kak? Seronok sebab saya boleh belajar dan memang menghasilkan pendapatan. Itu dia daripada kelas orang kata percuma je kan? Percuma. Daripada kelas percuma, lepas tu dapat ilmu, dapat buat produk macam ni, batik gini lepas tu bunga sabun, lepas tu dapat jana pendapatan. Ni daripada pengalaman akak sendiri ni, peserta sini. Okey, saranan akak kepada wanita di luar sana Kak, yang belum lagi join PWB ni kan. Apa saranan akak? Saranan saya memang perlu join PWB ni, ambil peluang apa yang PWB adakan program, kerana apabila kita dapat belajar, kita boleh menghasilkan pendapatan. Memang saya dalam buat bunga sabun ni memang saya banyak dapat daripada segi dapat mengajar, lepas tu menjual bunga sabun ni. Itulah dia kata pengalaman daripada akak sendiri dan juga saranan daripada akak untuk wanita di luar sana, joinlah PWB ni kerana percuma ilmu dapat, duit pun dapat lepas tu. Sekian dulu jejak wanita Selangor dari PWB Dengkil. Sehingga berjumpa di Don seterusnya. Like, follow dan share Facebook page Selangor 3W. PWB Wanita berdaya, wanita berdikari.